Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahu al-aliyyul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita tertangguh selama 3 tahun lah. 3 tahun setengah. Last 2017. Ada tulis ke kat sini mana? Tak ada. 2017 saya pergi Jordan, ambil ijazah kat sana dan baru balik lah. Baru sampai sebulan juga lah. Pasal 2 minggu kena kuarantin dekat KL. 2 minggu kena kuarantin dekat KL. Balik mai duduk Penang baru 2 minggu. Ni minggu ketiga. Jadi kita akan sambung kitab yang sama tuan-tuan. Kitab nama dia Salasilah Cinta, berkenaan dengan perbahasan bab an-nubuwat. Bab nubuwat ni apa? Iaitu perbahasan tentang kenabian. Mula-mula sekali kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Baik. 3 tahun setengah di Jordan, negara Arab sebelah dengan Palestin. Kalau tengok Google Map, rumah saya di Jordan tu dengan Masjidil Aqsa 45 minit. Tapi nak lepas sempadan kena bayar 2,000 untuk 3 hari. Israel dia duduk di tengah-tengah. Nak sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu dikira bawah teritori Jordan. Dia Raja Jordan Raja Abdullah dia yang jaga. Tapi nak lalu di situ kena lalu di sempadan Israel. Dan mereka minta RM2,000 untuk visa. Dan mereka bagi 3 hari saja. Jadi sepanjang saya duduk sana 3 tahun setengah, besok pergi sekali je. Cukuplah untuk pelepas. Pasal Nabi SAW bagi tahu, bersusah-susah kamu untuk ziarah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi kita kumpul duit, kita pergi umrah, pergi haji. Tapi kalau Masjidil Aqsa ni dia kena pergi ikut Jordan lah. Pasal Malaysia ni dia tak iktiraf negara Israel. Jadi dia tak ada penerbangan terus ke Israel. Kena pergi dekat Jordan, masuk kat sempadan. Bayar cukai kat dia, bayar visa, masuk. Bolehlah pergi semayang kat situ. Sekurang-kurangnya lepas lah. Tengok apa yang Nabi sabdakan fadilat dia. Pasal semayang di sana ni 25,000 kali ganda. Kalau Masjidil Haram 100,000. Masjid Nabawi 50,000. Kalau Masjidil Aqsa 25,000. Kali ganda berbanding kita semayang di mana-mana masjid yang lain. Jadi kalau nak bersusah payah ke 3 tempat tu. Kerja, menabung, cari duit, susah payah siang malam, susah payah untuk pergi ke tempat-tempat tersebutlah 3 tempat tu. Baik. Jadi dulu kita baca kitab Tauhid. Tauhid ni berkenaan dengan Allah. Pasal Tauhid daripada perkataan wahid. Maksud dia satu. Bila diringkaskan jadi ahad. Ahad maksud dia tunggal. Tunggal dengan satu tak sama tuan. Ni kita dah bahas setahun lebih dah bab dulu tu. Jadi dalam bab rukun iman yang kita kena percaya ni, dia ada 6 perkara yang kita kena percayalah. Rukun yang dikatakan rukun iman tu. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum saya terlupa, niat dulu dalam hati kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kalau tak niat tak dapat pahala tuan-tuan, rugi. Dalam Islam ni apa benda pun nak buat kena niat. Kalau tak niat tak dapat pahala.
Nah, kita masuk semayang tak niat, tak sah semayang kita. Kalau kita tak niat untuk puasa, esok nak puasa, lepas tu tak niat, tak sah kita punya puasa. Macam tu juga menuntut ilmu perlu kepada niat. Jadi tuan-tuan, niat ada dalam hati saja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Dan kita minta segala fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan menuntut ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi apabila kita menyebut tentang tauhid, ianya melibatkan rukun iman. Baik, ada 3 benda yang diwajibkan ke atas kita yang dinamakan sebagai ilmu fardu ain berdasarkan hadis yang masyhur dinamakan sebagai hadis Jibril. Pasal apa hadis Jibril? Pasal Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi SAW dalam keadaan manusia. Nah, dan para sahabat Nabi tak kenal dia siapa. Tiba-tiba saja mai masuk dalam majlis. Contoh kita duduk ramai-ramai lagu ni, ada satu orang datang, kita tak kenal dia ni siapa. Tak bisa tengok. Wajah dia bercahaya, baju dia bersih. Pasal dulu orang bermusafir naik unta. Kalau dia mai daripada kampung yang lain, baju dia akan kotor lah. Tapi ni mai baju bersih. Maka dia tiba-tiba duduk di hadapan Nabi dan bertemu lutut bertemu lutut, rukbatain ila rukbatain, bertemu lutut dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia tanya, apa tu Islam ya Muhammad? Nabi pun cerita, Islam tu kamu ucap syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Lepas tu iman tu apa ya Muhammad? Tanya pada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun beritahu, kamu beriman pada Allah, Rasul, malaikat, kitab, qadar, semua 6 rukun iman. Kemudian dia bertanya, apa tu ihsan? Maka Nabi SAW pun beritahu, an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kamu melihat, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu nak beribadah dan melihat Allah, maka kamu kena yakin Allah melihat kamu. Itu ihsan. Dah habis 3 soalan dan telah diberi 3 jawapan. Maka soalan yang keempat, apa dia soalan keempat tuan-tuan? Ni masyhur ni. Dia tanya, mata as-sa'ah, bila berlakunya hari kiamat? As-sa'ah tu maksud dia waktu. Bila berlakunya waktu tu maksud dia hari kiamat. Bila waktu ni dah habis? Bila hari kiamat? Maka Nabi pun beritahu, yang bertanya tu lebih tahu daripada yang kena tanya. Maksudnya yang kena tanya ni tak tahu lebih daripada yang kena tanya. Nabi kenal siapa tu? Sahabat Nabi tak kenal. Kalau macam tu, kalau tak mau bagi tahu bila berlakunya hari kiamat, bagi tahu apa dia alamat-alamat dia. Maka Nabi pun bagi tahu. Nabi SAW pun cakaplah, alamat-alamat dia ialah bangunan-bangunan tinggi akan dibangunkan oleh pengembala kambing. Dulu miskin, selipar pun tak pakai. Tiba-tiba mereka akan membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi. Ini adalah merujuk kepada orang-orang Arab Badawi di zaman itu yang duduknya di lembah yang bernama Najat, An-Najdu, Najat. Pada hari ini Najat ni dinamakan sebagai Riyadh, ibu kota, ibu negara kepada Arab Saudi. Nah, orang-orang Najat ketika itu adalah orang-orang Arab Badawi. Depa ni, Arab ni dia terbahagi 2 kelompok yang besar. Yang pertama dinamakan Arab Badawi. Satu lagi Arab Hadari. Arab Hadari ini ialah orang-orang Arab yang duduk di pekan, duduk di bandar. Mereka ada sistem yang tetap. Nah, ada ketua dia, ada polis dia, ada undang-undang bertulis dia. Itu Arab Hadari, Arab pekan. Dulu Pak Lah nak buat Islam Hadari. Nak kata Islam yang moden, Islam yang moden, sebab perkataan Hadari itu. Yang kedua Arab Badawi. Arab Badawi ini ialah Arab yang terkeluar daripada sistem. Mereka ni duduk di padang pasir dan hidup berpindah randah. Mereka duduk di satu tempat, kalau boring pindah pergi tempat lain. Mereka ni tak ada tempat yang tetap. Dia panggil apa tu, nomad ke apa? Kan, penduduk yang tidak tetap lah, berpindah rendah. Jadi mereka ni tak ada sistem. Jadi orang-orang Hadari ni kalau boleh
tak mau berurusan dengan Arab Badawi ni. Pasal mereka ni jenis tak ikut peraturan. Kalau cakap tu suara dia lantang. Nah, ada satu orang Arab Badawi daripada jauh, dia panggil Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad." Dia menjerit daripada jauh. Mai dekat pun dia menjerit juga. "Oi Muhammad, cerita kat aku Islam tu apa?" Sampai sahabat Nabi duduk kat sebelah, tegur dia, "Rendahkan suara kamu." Kan? Dia kata apa? "Demi Allah aku takkan rendahkan suara aku." Tu Arab Badawi. Walaupun di depan Nabi suara dia kuat, pasal dia ni kita panggil apa? Outlaw. Nah, dia terkeluar daripada sistem dan orangnya kasar-kasar. Jadi orang ni kebanyakannya duduk di belah timur Jazirah Arab. Kalau tuan-tuan tengok peta Arab tu, yang duduk di belah timur Jazirah Arab ni Arab Badawi, padang pasir di situ. Yang duduk di sebelah barat dekat dengan pantai-pantai, yang itu tempat Arab Hadari. Di situlah terletaknya Mekah, Madinah, Taif. Situ tempat yang berpusat pemerintahan. Jadi kalau orang main daripada Syam, Maharaja Rom apa semua, dia takkan pergi lah dekat tempat Badawi ni, pasal tak boleh sembang pun dengan mereka ni. Dia akan pergi sembang dengan yang duduk di dalam pekan Hadari. Jadi orang-orang Arab Badawi ni tuan-tuan, mereka duduk di Najat banyak, dan mereka ni selipar pun tak pakai. Kerja mereka ni mengembala kambing. Dan Nabi SAW bagi tahu di akhir zaman, tanda-tanda kiamat, Arab Badawi ini akan membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, selepas Perang Dunia yang Pertama, kejatuhan Turki Uthmaniyah, pewaris kepada Mekah dan Madinah, Bani Hashim, iaitu keturunan Rasulullah SAW, telah dihalau tuan-tuan, naik ke utara, dan diberi tanah yang kosong, tanah berbukit dekat belah utara Jazirah Arab, belah utara, dekat-dekat dengan tanah Syam, dekat Palestin, Syria. Tanah tu kosong, berbukit, diberi kat situ. Ni keturunan Bani Hashim telah dihalau naik ke atas. Sebelum tu mereka lah yang duk jadi syarif Mekah, mereka yang jadi penguasa Mekah. Tetapi mereka ni berpayung di bawah Turki Uthmaniyah yang terletak di Turki. Tapi selepas Turki Uthmaniyah kalah, Bani Hashim tadi ni telah dihalau naik ke atas. Dan siapa yang halau mereka? Iaitulah orang-orang daripada Najat. Orang-orang Badawi daripada Najat. Khususnya daripada keluarga yang nama dia keluarga As-Sa'ud. Keluarga Sa'ud. Jadi keluarga Sa'ud ni telah halau naik Bani Hashim naik ke atas, dan British bagi tak apalah, disebabkan hang ni keturunan raja-raja, keturunan pemimpin, kami bagi mandat kepada kamu untuk duduk di atas sana. Maka terbentuklah negara kecil di atas Arab Saudi yang dinamakan Jordan. Kat situ saya ngaji. Kat situ. Jordan kini dipimpin oleh King Abdullah yang merupakan Bani Hashim, keturunan Rasulullah SAW. Asalnya penguasa Mekah, tapi telah dihalau naik ke atas pada Perang Dunia yang Pertama, lepas Perang Dunia yang Pertama. Jadi bila Sa'ud ni dapat, dia main daripada Najat dan dia telah menguasai Mekah dan Madinah, maka dalam sejarah kali pertama dibangunkan bangunan yang tinggi-tinggi. Kali pertama dalam sejarah. Sebelum tu tuan-tuan, Mekah dan Madinah lah yang paling tinggi. Apa ni? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi yang paling tinggi. Bangunan-bangunan yang lain semua redup, semua rendah-rendah. Kerana menghormati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi selepas Sa'ud ambil alih, mereka membina bangunan yang tinggi-tinggi dimulakan oleh mereka. Dan mereka lah yang dimaksudkan sebagai Arab Badawi, sebab selama ni kepimpinan Mekah Madinah diberi kepada Bani Hashim daripada keturunan Rasulullah SAW, daripada zaman Nabi sampai kepada zaman moyang kepada King Abdullah Jordan sekarang ni. Mereka tak berani nak buat bangunan tinggi-tinggi kerana takut umat Islam kata mereka ni lah umat akhir zaman yang Nabi sebut dalam hadis Jibril tadi tu. Jadi mereka tak berani buat bangunan tinggi-tinggi tuan-tuan. Dapat kat Saudi dia buat tinggi-tinggi. Tuan-tuan kalau pergi Mekah Madinah lah, angkat kepala nak tengok Hilton tu jatuh rupiah tuan-tuan.
tinggi sangat, buat bangunan jam tinggi dan sebagainya. Maka itulah yang disebut oleh Nabi SAW, apabila dekat dengan kiamat, orang-orang Arab Badawi tadi ni, yang pengembala kambing tak pakai selipar, mereka akan ambil alih Makkah Madinah dan bina bangunan yang tinggi-tinggi. Disebut dalam hadis Jibril, tuan-tuan. Kemudian ada beberapa lagi tanda yang Nabi sebutlah. Antaranya, ibu akan melahirkan tuannya. Nah, maksud dia ada banyak maksud. Ada banyak makna, ulama kata. Antaranya, anak-anak derhaka akan banyak lahir di atas muka bumi bila dekat-dekat dengan kiamat. Dia akan melawan cakap mak dia, pukul mak dia, buang mak dia. Hak tu kita selalu dengar, tuan-tuan. Dalam berita mak bapak apa, dia ada rebut tanah warisan pun semua, mak bapak dia pergi tinggal kat stesen bas. Selalu kita dengar. Itu tanda-tanda kiamat. Itu salah satu makna. Ibu melahirkan tuan dia. Itu salah satu makna. Makna yang lain adalah merujuk kepada yang dinamakan sebagai ummu walad. Itu sistem kehambaan. Kalau nak sembang yang tu panjang, tuan-tuan. Tak sampai maksud kita nak kuliah malam ni. Baik. Jadi dalam hadis Jibril, tuan-tuan, malaikat bertanya 4 perkara. Apa tu Islam, apa tu iman, apa tu ihsan, dan bila kiamat nak berlaku. Dan tak dijawab, maka diganti dengan soalan yang baru, apa tanda-tanda dia. Jadi Islam, iman, ihsan, dan alamatus sa'ah. Alamat-alamat hari kiamat ataupun tanda-tanda hari kiamat. Maka para ulama telah mengambil dalil daripada hadis Jibril tadi dan menyatakan kefarduan untuk umat Islam mempelajari 3 ilmu fardu ain. Yang pertama, ilmu yang dinamakan ilmu fiqh, iaitu cabang Islam tadi. Apa tu Islam? Maka Nabi pun bagi tahu 5 perkara tadi, ucap syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Maka itu dinamakan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ianya berkenaan dengan hukum hakam yang melibatkan solat, puasa, zakat, haji. Dan lain-lain itu semua adalah cabang-cabang daripada 4 tadi itu. Nah, contohnya dalam kitab fiqh ada cerita pasal taik cicak contoh. Apa kaitan taik cicak dengan 5 rukun Islam tu? Kaitan dia, taik cicak tu masuk dalam bab najis. Najis kan pecah 3, mukhaffafah, mughalazah, mutawassitah. Dan kenapa kena belajar bab najis? Untuk belajar bab taharah, belajar bab bersuci. Kenapa kena belajar bab bersuci? Kerana ia adalah syarat sah kepada solat. Jadi taik cicak tu adalah perbahasan solat. Kenapa kita kena belajar pasal sembelih tak sembelih datang? Pasal kalau tak sembelih jadi najis, masuk bab solat. Kalau sembelih dia tak jadi najis. Jadi sembelih tak sembelih tu walaupun macam tak ada kaitan dengan solat, tapi sebenarnya berkaitan. Kita mengaji bab sembelihan tu adalah kerana berkaitan dengan solat kita. Pasal darah, hingui, nanah, semua benda tu kita mengaji pasal kait dengan solat. Jadi itu ilmu fiqh yang pertama, Islam. Yang kedua ditanya apa tu iman, beriman pada Allah, Rasul, malaikat, kitab, qadar dan sebagainya. Itu dinamakan ilmu akidah. Ilmu akidah dia cerita dia pasal percaya saja, cerita pasal hati je. Kalau Islam tadi tu, fiqh tadi tu, dia lebih kepada af'al, lebih kepada perbuatan-perbuatan. Kita punya solat, puasa, zakat, haji itu lebih kepada perbuatan fizikal kita. Tapi kalau iman, dia lebih kepada kepercayaan. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ihsan. Ihsan ni ialah berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ialah penyucian hati. Kalau iman, kepercayaan dalam hati. Kalau tasawuf, ihsan, itu adalah kesucian hati. Nak mengaji tentang sifat, takabur, sombong, sum'ah, riak, semua tu kita kena belajar dan hindari yang buruk, ambil yang baik. Ada mazmumah, mahmudah dengan mazmumah, apa yang baik, apa yang buruk. Baik. Kemudian yang keempat ialah tanda-tanda kiamat. Jadi 3 yang pertama tadi itu diwajibkan oleh para ulama dan dinamakan sebagai ilmu fardu ain. Selain daripada 3 ni tuan-tuan, semuanya ilmu adalah sunat hukum dia. Hukum dia sunat.
Orang kata, ustaz, tajwid wajib. Tajwid tu kait dengan ilmu fiqh. Sebab kenapa kita belajar tajwid? Untuk betulkan Al-Quran. Kenapa kena betulkan Al-Quran? Supaya sah solat kita dengan bacaan yang betul. Sebab kalau baca Al-Quran tak betul, sembahyang kita tak sah. Maka dia masuk dalam bab fiqh. Kewajipan tajwid adalah wajib kerana wajibnya solat. Dia berkait-kait macam tu. Jadi 3 ilmu itu adalah ilmu fardu ain, tuan-tuan. Kita kena belajar sungguh-sungguh. Kelas fiqh dah ada, kelas tauhid kita dah masuk dah, yang rukun Islam, rukun iman, beriman pada Allah. Ni nak masuk kan umur 2, beriman kepada Nabi. Ni kita nak buka ni. Dah buka dah pun, muka surat berapa dah saya pun tak ingat. Hak ni beriman dengan Nabi. Nak cerita pasal Nabi ni macam mana, Nabi ni siapa, orang perempuan boleh jadi Nabi ke tak, maksum tu apa. Bila tanya maksum ni apa dia, orang ramai kata maksum ni tak buat dosa. Maksum ni bukan tak buat dosa, tuan-tuan. Nabi-Nabi ni buat dosa juga, tetapi tidak dikira dosanya. Hak tu maksum. Maksum ni ialah diangkat dosa daripada dia. Maksudnya dia nak buat apa pun bebas. Dia nak buat apa pun bebas. Tidak dikira dosa kepada dia. Kalau dia bunuh orang, tuan, tak berdosa bagi Nabi. Tak berdosa. Pasal Nabi-Nabi ni dia duduk di maqam yang lain. Tidak ada hukum yang taklif ke atas dia seperti mana ditaklifkan ke atas kita. Ada benda yang diwajibkan atas Nabi, tak diwajibkan atas kita. Diharamkan atas kita, tak diharamkan atas Nabi. Nabi nak kahwin lebih daripada 4, tak haram. Tapi kalau kita nak kahwin lebih daripada 4, haram. Apa yang haram atas kita, tak boleh jatuh atas Nabi. Ada beberapa perkara yang kita akan bincang tak lama lagi lah. Itu masuk maksum tu. Kalau kata Nabi maksud makna kepada maksum tu ialah Nabi tak buat dosa, tak, tuan. Nabi-Nabi ni ada melakukan perkara di sisi kita dosa, tetapi di sisi Nabi tidak dosa. Contohnya Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, dan Nabi Yunus telah tinggalkan kaum dia. Kena makan dengan ikan. Meninggalkan perintah Allah itu dosa. Nabi Adam alaihi salam, Allah kata jangan taqarrub, dekat pun jangan dengan hadhihi syajarah, dengan pokok ni. Tapi Nabi Adam pergi makan daripada pokok tu. Apa yang Allah larang kita buat itu berdosa. Jadi Nabi Adam pun melakukan perkara yang di sisi kita dosa, tapi di sisi dia, di sisi Nabi-Nabi tidak dosa. Itu nama maksum. Contoh Nabi Khidir alaihi salam, dia bunuh budak. Kita kalau bunuh budak berdosa lah, tuan-tuan. Nabi Khidir bunuh orang, bunuh budak, tak berdosa. Nabi Khidir dalam surah Kahfi, kalau tuan-tuan baca surah Kahfi, dia membocorkan sampan. Kita, tuan-tuan, naik Uber, naik Grab, tuan-tuan, kita pergi koyak rosakkan seat tu, berdosa, tuan-tuan. Khianat kepada harta orang lain. Tapi kalau Nabi Khidir, kalau dia naik Grab, dia pergi koyak orang, tak berdosa bagi dia. Pasal dia Nabi. Apa saja yang Nabi buat tu perintah Allah. Tidak ada dosa kat atasnya. Itu maksum. Dia buat apa pun tak apa. Sebab apa yang dia buat tu semua perintah Allah. Tak ada satu pun yang dilakukan kerana hawa nafsu dia. Itu kita kena faham. Itu maksum. Tidak melakukan sesuatu kerana hawa nafsu dia, tapi buat kerana perintah Allah. Dalam Quran beritahu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah berkata sesuatu seorang nabi itu dengan hawa, dengan nafsu dia. Berkata, berbuat, semuanya daripada Allah. Allah yang perintahkan. Nabi Khidir perjelas lepas tu pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tak tahan, hampir bunuh budak tu pasal apa? Pi rosakkan sampan tu pasal apa? Akhirnya dia pun jelaskan, Allah yang perintah aku suruh bunuh budak ni sebab budak ni bila dia besar dia akan murtadkan mak bapak dia. Maka dibunuh cepat supaya dia tidak merosakkan mak bapak dia, dan dia sendiri pun boleh masuk syurga sebab dia budak lagi, belum balik lagi. Lahir daripada perut orang Islam, belum balik, mati masuk syurga. Kalau biar dia tua, sagi dia kafir, dia memurtadkan mak bapak dia, tiga-tiga masuk neraka. Jadi lebih baik dia mati masa budak. Diperintahkan untuk membunuh dia. Macam tu, tuan-tuan. Itu yang kita nak bincang nanti dalam bab kenabian, nubuwah. Baik, jadi bila 3 tadi tu dikatakan ilmu fardu ain, habis tu tanda-tanda kiamat tu nak kira apa? Hak ni lah yang ulama kategorikan juga
sebagai satu ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam di akhir zaman. Iaitulah ilmu fitan, tuan-tuan. Ilmu berkenaan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Kena belajar, tuan-tuan. Hadis berkenaan dengan Imam Mahdi, berkenaan dengan Dajjal, berkenaan dengan Nabi Isa, berkenaan dengan tanah Syam, berkenaan dengan kebun Baisan. Dia kalau ni di Israel nama dia Bait Sya'an. Kebun Baisan tu Nabi kata kalau kebun tu dah bukan Nabi kata, Dajjal kata dalam Sahih Muslim dia kata kalau dekat Baisan tu tidak ada lagi kurma yang berbuah, itu tanda dia akan keluar tak lama lagi. Dajjal beritahu kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ketika sahabat Nabi mai ke dalam satu gua jumpa dengan Dajjal kat dalam tu. Lah ni nama tempat tu bukan Baisan, dia jadi Bait Sya'an, rumah kepada Sya'an, terletak di Israel dah lah ni. Dia sebelah dengan Tasik Tabariyah. Baik, jadi ulama pun beritahu di akhir zaman, dekat-dekat zaman akhir zaman kita lah tuan-tuan, kita lah akhir zaman. Selain daripada kita mempelajari 3 ilmu fardu ain, wajib juga mempelajari ilmu-ilmu fitan, eskatologi, ilmu yang berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, tentang malhamah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena organize juga kuliah yang berkenaan dengan yang tu lah, supaya kita ni tidak terpesona dan terus lalai dengan syurga daripada Dajjal ni tuan-tuan di akhir zaman. Baik. Kitab ni masih ada ke semua orang? Kau hilang dah. Pasal dia saya pun tak tahu pustaka hikmah ni tang mana nak cari depa tak tahu. Ada nombor ke? Dah boleh telefon balik ya. Tak ada noh. Saya beli tang mana pun tak ingat dah. Sebab dia guna bahasa mudah tuan tu cerita dia. Kalau pakai kitab Arab macam ni susah pula. Dia semua bahasa Melayu jadi senang kita nak faham. Sebab yang penting tuan-tuan, kuliah-kuliah di surau masjid ni yang penting faham ya. Kalau hak nak mengaji atas bawah baris tak ada baris semua tu, hak tu biar madrasah yang mengaji. Madrasah, pondok, universiti biar depa yang mengaji. Pasal hak tu kewajipan depa. Kewajipan orang awam ialah faham dia. Faham apa tu Allah, apa tu wujud, qidam, baqa. Baik, kita ulang kaji sikit lah. Boleh sampai pukul berapa ni? Setengah jam ni kan? Lagi berapa minit? 5 minit? Dah boleh no? Lanjut sikit no? Kau ada pegawai SOP kah? Tak ada. Baik, kita ulang kaji sikit. Saya buka daripada awal senang. Bab yang pertama berkenaan dengan Nabi. Apa tu Nabi tuan-tuan? Nabi ialah seorang lelaki yang merdeka, berakal, sempurna dan sejahtera, yang mana Allah mewahyukan syariat kepadanya, yang mana dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul pula sama saja, tetapi diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Baik, Nabi ada 124,000 orang tuan-tuan. Manakala Rasul ada 313. Setengah pendapat kata 315. Tapi yang masyhur ialah 313. Dalam 313 tu ada 25 saja yang wajib kita kenal, wajib kita tahu. Tahu nama pun okey lah, tahu kisah dia sikit-sikit pun kira okey lah. Yang penting kita tahu siapa. Kalau sebut Yusuf, tahu tak siapa? Siapa Yusuf ni tak tahu. Hak tu tak boleh tuan. Dia termasuk perkara fardu yang setiap orang Islam kena tahu. Kena kenal Isa tu siapa, Musa tu siapa, Ibrahim tu siapa, Yunus siapa, Hud siapa, kan? Nuh siapa. Kena tahu. Kalau tak tahu full pun tak apa. Yang penting dia tahu tu nama Nabi. Hak tu paling minimum kali lah. Kena tahu nah. Baik. Jadi kena tahu 25 Rasul hak wajib tu yang wajib nah. Dan di kalangan 25 tu ada 5 pula yang paling tinggi status dia, iaitu yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Isa, kemudian ada Nabi Ibrahim dan
Nabi Nuh alaihi salam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, 5 yang ulul azmi. Tapi dia pun, ini pun ada khilaf sebenarnya. Isa tak silap saya ada khilaf, tapi dia tak sebut kat dalam ni. Tak apalah, kita belajar yang mana penting saja. Yang masyhur 5 tu, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni paling tinggi sekali. Kira ketua kepada 25 rasul tu, hak 5 tu ketua lah. Hak paling tinggi sekali Nabi Muhammad SAW lah. Lepas tu 5, lepas tu 25, lepas tu 313 dan 124,000 para anbiya. Baik. Nabi ni tuan-tuan, dia meneruskan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Sebab itulah tidak diwajibkan menyampaikan kepada orang lain. Bukan makna kata dia dapat wahyu, dia duduk senyap dalam rumah dia. Tak. Dia mengajak macam biasa, dia meneruskan. Contohnya katalah Nabi Musa. Lepas Nabi Musa meninggal, yang meneruskan ajaran Nabi Musa tu siapa tuan-tuan? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua-dua ni sama-sama naik jadi rasul. Lepas daripada dua ni meninggal, siapa yang meneruskan ajaran mereka? Iaitulah Nabi, nama dia Nabi Yusha. Nabi Yusha. Nabi Yusha ni makam dia dekat Jordan juga. Saya pergi hari tu panjang kan. Saya rasa lebih daripada separuh surau ni. Panjang sangat. Pasal orang dulu-dulu tinggi-tinggi tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW sebut Nabi Adam ni dia punya tinggi dah 70 hasta. Bukan hasta kita, hasta zaman Nabi. Hasta panjang. Lebih kurang, ulama-ulama zaman lah kata lebih kurang 30 tingkat. Bangunan 30 tingkat. Nabi Adam alaihi salam punya tinggi tuan, tinggi. Jadi menatang zaman tu pun lebih kurang besar tu jugalah. Jadi bila saintis jumpa tulang depa kata dinosaur, hak tu mungkin tulang kambing zaman dulu tuan-tuan. Pasal takkanlah kambing besar ni, Nabi Adam 30 kali 30 tingkat, kambing besar macam kita lah ni. Berapa ratus ekor dia nak makan. Nak kenyang. Jadi dia pun evolusi jugalah, daripada besar jadi kecil macam kita lah ni. Mungkin tu wallahu alam. Sebab tu pun teori kan. Dinosaur tu pun teori tuan-tuan. Depa lokeh je pakai 3D gambaran pelukis kan, gambaran pelukis. Boleh jadi tu tulang ayam kan, boleh jadi tu tulang kambing. Tapi di zaman Nabi Adam dulu besar-besar tuan. Pasal hadis, kalau dinosaur ni teori tuan-tuan tak percaya tak berdosa nah. Tak percaya tak berdosa. Pasal dia teori, dia bukan fakta. Kalau fakta sekalipun tuan-tuan tak percaya tak ada masalah apa, tak kait dengan agama pun. Tapi kalau tuan-tuan tak percaya Nabi Adam tu besar, hak tu bahaya pada akidah kita. Sebab disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. 70 hasta tinggi dia. Ulama kata lebih kurang 30 tingkat bangunan tingginya Nabi Adam AS. Jadi menatang zaman tu pun mesti dah besar-besar juga. Jadi kalau orang tanya saya percaya dinosaur, saya kata susah nak percaya. Pasal dulu pun menatang besar-besar. Jadi kemungkinan itu adalah tulang kambing buat semua tu lah. Wallahu alam lah. Baik. Jadi Nabi Yusha tadi itu telah meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS, apa yang disampaikan oleh Nabi Harun AS. Sebab Rasul ni tuan-tuan diberi syariat. Syariat ni apa? Sistem perundangan. Serupa macam Malaysia ada sistem perundangan Malaysia. Sebelum merdeka tak pakai sistem perundangan yang law ni punya. Ada perlembagaan yang lain di bawah British dan sebagainya. Lepas tu bila dah British bagi merdeka dekat Malaysia, baru buat perlembagaan baru. Itu syariat. Tapi itu syariat manusia. Ini syariat daripada Tuhan. Dia berubah bila mai Rasul yang baru. Mai Rasul yang pertama, mai Rasul yang kedua, nombor 1 punya telah dibawa ke nombor 2. Ataupun sama ada diteruskan ataupun dibatalkan. Jadi yang syariat yang paling besar sekali ada ni lah, yang suhuf tu. Nanti kita akan belajar bab suhuf nanti. Yang kitab tu, kitab yang kita wajib tu, Quran, Injil, Zabur dengan Taurat. Hak tu syariat yang paling besar sekali. Hak lain semua cabang-cabang. Sama ada dia tambah ataupun dia mansuhkan sebahagian hukum dan menambah hukum yang baru. Sampailah yang terakhir sekali mai Nabi Muhammad SAW datang Al-Quran, maka semua syariat-syariat yang terdahulu semua cancel, semua batal.
digantikan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yang itu pun ada nasikh dan mansukh juga. Ulama kata nasikh mansukh tu makna dia ada zaman Nabi benda yang halal kemudian haram, ada benda yang zaman Nabi haram kemudian dihalalkan oleh Allah. Masa proses turun wahyu tu, contohnya tuan-tuan, nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang apa orang Syiah duk buat tu tuan-tuan, nikah mut'ah ni apa? Nikah kontrak. Maknanya boleh nikah sejam, 2 jam, 3 jam, lepas 3 jam terbatal nikah tu. Masa awal-awal Islam dulu tuan-tuan, benda tu dibenarkan dalam syariat. Dibenarkan dalam syariat, dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kemudian turun ayat yang membatalkan, mansuhkan apa hukum tu. Dan diharamkan mut'ah ni selama-lamanya. Masalah pada Syiah ni, dia tak percaya mansuh, ayat mansuh tu. Dia tak percaya. Dia kata hak ni muhung ni. Maka dia tak percaya ayat mansuh, dia teruskan nikah mut'ah tu sampai ke hari ini. Dia kata tu khilaf, padahal bukan khilaf tuan-tuan, memang jelas ayat Al-Quran itu mengharamkan selama-lamanya. Jadi pada zaman masa Nabi duk ada tu pun hukum tu masih ada yang belum mansuh, ada yang masih halal haram dan sebagainya. Bila Nabi wafat je, al-yauma akmaltu lakum dinakum, turun ayat yang tu. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Pada haji yang terakhir tu, haji wida' tu, turun ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kamu. Maknanya tak ada lagi dah perubahan. Tak ada lagi dah tiba-tiba lagi hak ni jadi haram, hak ni jadi halal, tak ada dah. Ada lah ni lengkap dah. Macam tu. Maka dakwahkan agama yang tu saja, yang telah lengkap ketika haji wida', hak tu saja. Jadi itu beza Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga ialah wali, iaitu seorang manusia yang baik, bertakwa, pegang teguh dengan syariat, di mana Allah membantunya dengan ketaatan, lalu Allah mengurniakan kemuliaan kepada dia. Jadi baik macam mana pun manusia, dia takkan boleh jadi Nabi ataupun Rasul lagi dah. Paling tinggi dia boleh jadi wali saja. Jadi manusia ni secara ringkasnya ada 4 maqam. Manusia secara umum ada 4 maqam, 4 kedudukan. Yang pertama ialah mukmin, orang yang beriman, orang awam macam kita, orang Islam beriman pada Allah dan Rasul. Mukmin, orang-orang yang beriman. Bila dia buat amal, bersihkan hati dia, hilangkan kebencian daripada hati dia, dia bersihkan diri dia sebersih-bersihnya, tak ada dendam pada siapa-siapa, tak ada benci pada siapa-siapa, dia sayang kepada semua makhluk-makhluk Allah, manusia, binatang, jin, setan, semua dia sayang tuan-tuan. Semua dia sayang, tak ada benci langsung dalam hati dia, Allah angkat dia jadi wali. Hak tu makam yang kedua, aulia. Yang pertama mukmin, yang kedua aulia, wali-wali Allah. Yang ketiga anbiya, nabi-nabi, dan yang keempat rasul, iaitu rasul-rasul. Rasul-rasul lah. Jadi apa tadi, aulia dengan mukmin, yang tu dinamakan sebagai maqam, ulama tasawuf kata maqam kasbi, kaf sin ba ya, kasbi, iaitu maqam yang boleh diusahakan oleh manusia semua, tak kira siapa. Dia lahir je di atas muka bumi, Allah bagi hak kepada dia untuk mengusahakan dirinya menjadi mukmin atau menaik taraf menjadi aulia. Boleh. Manakala lagi dua, anbiya dan rasul, yang tu disebut ulama tasawuf sebagai maqam wahbi. Waw, ha, ba, ya. Wahbi, ada sukun. Wahbi, bukan wahabi. Itu ada ha, ada alif. Wahabi lain. Itu merujuk kepada Muhammad Abdul Wahab punya pengikut. Kalau wahbi, itu adalah maksud dia hadiah. Jadi ulama kata dua lagi tu tak boleh diusahakan oleh sesiapa pun. Yang tu mesti dikurniakan oleh Allah. Dan bila Nabi SAW beritahu, Nabi itu adalah khatamun nabiyyin, pengakhir kepada semua Nabi, maka dua maqam ini ditutup pintunya selama-lamanya. Besar mana pun Imam Mahdi, dia boleh sampai wali saja tuan-tuan. Besar mana pun Imam Mahdi ke siapa ke, dia hanya boleh sampai tahap wali saja. Jadi siapa-siapa pun boleh jadi wali. Tuan-tuan pun boleh jadi wali. Semua orang boleh jadi wali.
asalkan dia ikut step-step yang telah ditentukan oleh para ulama dan yang disebut dalam hadis Nabi SAW lah. Baik, kena wanti lah no. Wanti lah sikit lagi tak apa. Baik. Ni jumlah para Nabi kita dah cerita, 313 Rasul, 124,000 Nabi. Menariknya tuan-tuan, 124,000 Nabi ni sama dengan jumlah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi berjumlah 124,000 Nabi. Maka ada hadis yang menyatakan para sahabat Nabi ni umpama Nabi-Nabi Bani Israel. Umpama Nabi-Nabi mereka ni. Seolah-olah semua Nabi berkumpul diketuai oleh Nabi Muhammad SAW dan mendakwahkan agama Islam seolah-olah. Makam mereka yang cukup tinggi. Dan menariknya juga 313 Rasul sama dengan Ahli Badar. Ahli Badar yang berperang dalam peperangan pertama dalam Islam, iaitu Perang Badar, pun berjumlah 313 orang. Baik. Kemudian ada 5 Rasul Ulul Azmi itu kan. 5 Rasul Ulul Azmi itu pun ulama kata tu pun special juga, diketuai oleh Nabi beserta dengan 4 orang Nabi yang lain pendamping Nabi. Maka di zaman Nabi ada 4 Khulafa Ar-Rashidin yang menjadi sahabat rapat, teman yang dekat dengan Nabi SAW, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. 4 khalifah yang utama, seumpama 4 orang Nabi Ulul Azmi yang diketuai oleh Nabi SAW. Baik, jumlah kitab yang diturunkan, yang diwahyukan, menurut pendapat yang masyhur, kitab yang pernah diwahyukan pada para rasul ialah sebanyak 104 buah kitab, iaitu 10 suhuf. Suhuf ni daripada perkataan safhah, maksud dia helaian kertas, safhah. Suhuf tu adalah jamak ataupun plural kepada safhah. 10 lembaran kepada Nabi Adam, 30 suhuf kepada Nabi Syith. Nabi Syith ada sa, kena bubuh gigi dekat lidah kita ni. Nabi Syith. 50 buah kepada Nabi Idris. Nabi Idris ni masih hidup tuan. Masih hidup. Ada Imam apa nama? Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dalam kitab tafsir dia beritahu ada 4 orang Nabi yang masih hidup sehingga menjelang kiamat. 4 orang Nabi yang masih hidup sehingga menjelang kiamat. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit ialah Nabi Idris alaihi salam dengan Nabi Isa alaihi salam. Manakala 2 di bumi, yang pertama Nabi Khidir alaihi salam, yang kedua Nabi apa? Tahu tak? Nabi Ilyas alaihi salam. Cerita lanjut dia nanti kita kena cerita waktu lain tuan-tuan, masa tak cukup. Jadi 4 masih hidup. 2 di langit, 2 di bumi. Yang akan melawan Dajjal nanti 3 orang. Nabi Khidir, Nabi Isa dengan Nabi Ilyas. Nabi Idris duduk di langit, dia tak turun. Cerita dia kan yang dia minta kepada malaikat Ridwan untuk ziarah syurga. Maka malaikat Ridwan pun bawa dia masuk syurga. Lepas tu dia tak mau keluar dah. Tak mau keluar dah. Yalah, siapa nak keluar tuan? Dah masuk dalam syurga tak mau keluar dah, seronok duduk dalam tu. Maka malaikat pun mengadu kepada Allah. Allah kata biar apilah kat dia. Memang tempat dia pun. Biar api kat dia. Tetapi tempat itu hanya untuk orang yang dah mati. Maka Nabi Idris nanti pun akan dimatikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Buat masa ni stesen dulu dekat situ, dekat dalam syurga. Asalnya nak pergi ziarah aja, nak pergi tengok aja. Baik. 50 kepada Nabi Idris, 50 suhuf, 10 suhuf kepada Nabi Musa sebelum datangnya kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni yang ada di atas muka bumi yang kita boleh nampak ialah Al-Quran dan juga Injil, tetapi Injil telah diubah menjadi Bible. Cuma ulama kata dalam dia masih mempunyai saki baki, pasti mempunyai saki baki firman Allah dalam tu. Maka bagaimana kita nak
beradab dengan Bible. Ulama kata tak boleh tolak semua secara keseluruhan, kata Bible tak boleh ni semua kafir apa Kristian, tak boleh macam tu tuan-tuan. Seluruhnya tak boleh menolak secara kulli, secara keseluruhan tak boleh. Sebab takut ada satu perkataan saja berbaki daripada Allah, kita dikira kufur kepada firman Allah. Habis tu nak percaya pun tak boleh percaya semua, sebab dalam tu penuh dengan tulisan-tulisan tangan paderi-paderi yang mengubahnya. Jadi macam mana nak buat? Maka ulama kata amantu billah. Aku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah sahaja. Kalau orang tunjuk Bible pada kita kata aku beriman pada apa yang Allah turun saja. Hak tu cara beradab dengan Bible. Bible Injil. Injil kita panggil. Bible orang Kristian kata. Jadi kita tak boleh tolak sepenuhnya dan tak boleh beriman sepenuhnya. Kita kena kata aku beriman dengan apa yang Allah turunkan saja. Yang tak ada kaitan dengan Allah aku tak percaya. Kita kena cakap dengan berlapik. Tolak semua pun tak boleh, takut kufur kepada firman-firman Allah kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab yang kedua berkenaan dengan 3 sifat tadi itulah yang sebelum ni kita mengaji dalam bab tauhid. Kita ada yang dipanggil akli, hukum. Dia ada hukum ni, dia terbahagi kepada 3. Akli, adi dengan syar'i. Hukum ni apa tuan-tuan? Hukum ni peraturan. Dia pecah pada 3. Hukum adi, hukum syar'i dengan hukum akli. Hukum adi ialah hukum-hukum yang berkait dengan fizik ataupun hukum adat yang berkait dengan sains. Contohnya saya angkat benda ni, dia jatuh. Ni hukum graviti. Hukum graviti dia tarik ke bawah. Ini nama dia hukum adi. Dia berkait dengan adat. Secara istilah dia, iaitu sesuatu yang Allah ciptakan secara berulang-ulang ia berlaku dengan ketetapan tertentu. Allah yang buat benda tu berulang-ulang berlaku. Contohnya lah ni saya lepas jatuh. Kalau tiba-tiba saya lepas dia terangkat. Maknanya dia tak jadi hukum adi dah tuan-tuan. Dia tak jadi hukum adat. Hukum adat ni dia mesti berulang benda yang sama aja. Contohnya bila kita dahaga, kita minum air. Maka minum air itu adalah hukum adat. Minum air menghilangkan dahaga, hukum adat. Kalau kita lapar, kita makan, lepas tu kenyang, itu hukum adat ataupun hukum adi. Kemudian hukum syar'i. Hukum syar'i dia pecah kepada 5. Hukum syar'i dia sebenarnya pecah 2 pula, taklifi dengan wada'i. Tapi secara umum pecah pada 5 itulah, iaitu hak kita selalu tahu daripada kecil, wajib. Lepas tu apa? Sunat, haram, makruh, harus. 5 tu saja. Hak itu hukum syar'i. Kemudian hukum akli. Hukum akli ini melibatkan dengan akal kita. Dia pecah pada 3. Wujub, istihalah dengan jawaz. Ataupun bahasa mudah dia wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Jadi yang kita bahas ni bukan bab adi, bukan bab syar'i, tapi kita bahas kepada bab akli. Maka nak mengenal Allah, kita mengenal melalui hukum akli tadi tu, apa yang wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah tu kan hak kita mengaji. Lepas tu ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Kemudian ada 1 sifat yang harus bagi Allah. Tu dia pecah 3 hukum akal tadi tu. Dan Nabi pun macam tu juga. Nabi pun macam tu juga. Pada hukum aklinya, sifat kepada nabi-nabi ini ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang 1 yang harus. Baik, jadi kita akan belajar yang wajib itu 4, yang mustahil itu 4, yang harus itu 1. Jadi total semua 9. Manakala Allah pula, dia punya sifat wajib bagi dia 20, yang mustahil 20, dan yang harus tu 1. Jadi 41 campur 9 jadilah 50. Dulu orang kata mengaji akidah ni adalah mengaji sifat 50. Orang dulu kata. Lepas tu depa ringkaskan lagi, depa kata mengaji sifat 20 ya. Pasal sifat 50 ni orang malas nak mengaji panjang sangat. Sebab dia daripada cerita pasal Allah sampai kepada Nabi panjang. Dia kena buka sampai 2-3 kitab. Jadi mereka pun kata tak apalah, sekurang-kurangnya belajar hak wajib bagi Allah saja pun cukupnya. Jadilah pengajian sifat 20. Diringkaskan.
Jadi orang duk kata pengajian sifat 20, sifat 20, sifat 20, itulah pengajian tentang Allah dan Rasul. Dan 50 sifat inilah iaitu makna ataupun tafsir kepada kalimah syahadah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tu ada 41 sifat yang kita kena mengaji, dan Muhammadur Rasulullah ada 9 sifat yang kita kena mengaji. Jadi kitab ni membahaskan 9 sifat tersebut. Baik, ni semua kita dah mengaji, saya buat ulang kaji saja. Yang pertama siddiq, ni yang wajib lah. Yang wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq ni benar. Benar. Benar ni maksud dia mustahil tidak benar. Mustahil bercakap sesuatu yang tidak benar. Dalam Al-Quran beritahu Nabi-Nabi ni bercakap tidak dengan hawa nafsunya. Yang kedua mesti amanah. Yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatanah. Fatanah ni bijak. Baik, saya nak cerita tuan-tuan, tapi panjang sangat ni lagi nak cerita siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Masa kita pun dah habis. Jadi kita tangguh dululah noh. Tangguh dululah. Insya-Allah. So, bolehlah kita dan kot cari kitab. Cari balik kitab ni. Kalau tak ada agak kita putus step lah. Kita putus step pun tak apa. Pasal kitab ni apa dia mudah, ringkas dalam bahasa Melayu, senang. Yang penting sampai dia punya faham dia tu kepada orang-orang awam. Jadi kita akan masuk apa tadi? Siddiq siddiq. Ada benda yang kita nak bincang nanti, insya-Allah panjang sikit. Kalau nak sambung law memang tak dan, dah 8.30 dah. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kuliah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat pada kita. Setengah-setengah negeri tak boleh kuliah pun tak boleh. Tapi alhamdulillah Allah bagi nikmat kepada tempat kita ni. Allah masih membenarkan majlis-majlis ilmu untuk diteruskan. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, siapa yang keluar daripada rumah dia untuk mempelajari satu ayat saja daripada ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat ilmu-ilmu agama, ayat-ayat Allah, maka Allah bagi pahala kepada dia seolah-olah dia sembahyang sunat sebanyak 100 rakaat tuan-tuan. 50 kali sembahyang sunat. Satu ayatnya. Dan kalau dia mempelajari satu bab daripada ayat-ayat Allah, Allah SWT akan bagi pahala kepada dia seolah-olah dia sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat. Iaitu 500 kali sembahyang. Nak abang mai kata satu pahala banyak. Allah cukup suka. Kerana mempelajari ilmu ni tuan-tuan menghapuskan kejahilan, membuatkan syaitan-syaitan menangis tuan-tuan, membuatkan dengan dajjal-dajjal pun menangis tuan-tuan. Bila orang Islam ni berilmu, bila orang Islam ni tahu apa tu Allah, siapa Rasul, bila orang Islam tahu menangis. Kalau orang yang tak mengaji akidah, dia buat sembahyang sampai 1000 rakaat tuan-tuan, tapi dia tak kenal Allah Rasul, hak tu syaitan suka tuan. Kata hak ni aku petik jari lah, sesat dah. Tapi kalau tuan-tuan ada ilmu, hak tu susah sikit dia nak pusing. Pasal itulah mempelajari ilmu ni fadilat dia sangat besar. Jadi kita syukur sangat-sangat pada Allah. Allah SWT izinkan surau kita ni masih boleh dapat imarahkan majlis-majlis ilmu. Jadi kita tangguh majlis kita lah dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat.